Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Semoga murid-murid berada dalam keadaan terbaik bersama-sama dengan keluarga. Pada kali ini, cikgu ingin memberikan perkongsian ilmu tentang cara-cara menulis karangan yang berkaitan tentang kebaikan, kelebihan serta faedah. Selalu cikgu berikan tentang tata bahasa kan? Pada kali ini, cikgu nak berkongsi pula tentang cara-cara menulis karangan supaya dapat membantu murid-murid menghasilkan karangan yang terbaik. Karangan yang mendapat markah tinggi. Semua orang nak markah tinggi kan? Jadi cikgu cuba bantu murid-murid supaya mendapat markah yang terbaik. Jom. Untuk karangan yang berkaitan dengan kebaikan, kelebihan, faedah, cikgu suka menggunakan teknik tubuh badan. Mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang telah mengetahui teknik tubuh badan ini. Bagi yang belum mengetahui, tak apa. Hari ini kita belajar sama-sama. Kita kuasai sama-sama supaya murid-murid dapat menulis karangan yang terbaik. Okey, teknik tubuh badan, kita tengok anggota tubuh badan kita pertama dari segi kepala. Kepala mendapat pengetahuan. Kedua, mulut dari segi komunikasi, perbualan dengan rakan. Ketiga, jari dari segi perhubungan. Selanjutnya, tali leher. Kat sekolah kita murid lelaki berpakaian seragam ada tali leher. Dia ingat, tali leher itu nampak orang itu berdisiplin. Kita nak kaitkan dengan disiplin. Tangan mendapat ganjaran. Badan dari segi kesihatan. Tanda nama, mengharumkan. Tanda nama kita nak kaitkan dengan mengharumkan nama. Jam dari segi masa. Dompet ataupun poket dari segi wang. Apa kebaikannya dari segi wang? Kaki. Kaki kita berjalan. Kita pergi lawatan ke tempat lain. Masih belum jelas kan? Sebentar lagi cikgu nak perincikan tentang teknik tubuh badan supaya murid-murid lebih faham bagaimana nak menggunakan teknik tubuh badan untuk menghasilkan karangan yang berkaitan dengan kebaikan, kelebihan, faedah dengan lebih baik. Pertama, kita lihat dari segi kepala. Kepala kita tentulah pengetahuan. Dapat mencerdaskan otak. Kita dapat kebaikannya menambah pengetahuan. Kita dapat faedahnya menambah pengalaman. Dapat meningkatkan kemahiran. Itu dari segi kepala, pengetahuan. Mulut tadi, dari segi apa? Kemahiran berkomunikasi. Kita mudah berhubung dengan orang lain. Kebaikan dari segi pergaulan, bersosial, pergaulan dengan rakan-rakan, pergaulan dengan guru, pergaulan dengan masyarakat. Selain itu, kebaikannya kita bersikap ramah. Tu nampak orang berlari tu. Apa dia? Badan kan? Okey, badan dapat menyihatkan badan. Bila badan kita sihat, kita akan berasa cergas. Dah tentulah bila kita cergas, kita dapat menjauhkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dapat meningkatkan kesihatan kita. Kesihatan, ingat murid-murid, kesihatan terbahagi daripada kesihatan fizikal tubuh badan kita dan juga kesihatan mental, dari segi fikiran kita. Kita dapat berfikir dengan baik. Itu apa gambar tu? Gambar tali leher. Tali leher kita kaitkan dengan kebaikan dapat mematuhi peraturan. Dapat mendisiplinkan diri kita. Dapat menghormati orang tua. Serta kita bersikap rasional. Bersikap rasional ini maksudnya kita bertindak dengan bijak. Kita kaitkan dengan berdisiplin. Bila kita berdisiplin. Apa dia pegang tu? Dia pegang tanda nama. Tanda nama, kita nak mengharumkan nama. Pertama, tentulah kita dapat kebaikannya mengharumkan nama ibu bapa. Ibu bapa bangga dengan kita. Itu kebaikannya. Apabila kebaikan belajar secara berkumpulan. Contohnya, apabila kita belajar secara kumpulan, kita dapat keputusan yang cemerlang. Jadi, tentulah namanya kita dapat membanggakan ibu bapa. Dapat mengharumkan sekolah. Sekolah itu melahirkan banyak pelajar-pelajar cemerlang. Jadi, dah mengharumkan nama sekolah. Mengharumkan nama negara. Contohnya, ada murid sekolah rendah yang mewakili negara dalam sukan pelayaran contohnya.
dia mewakili negara dan semasa Sukan SEA. Dia menang pingat emas. Jadi, kebaikan aktiviti bersukan iaitu dapat mengharumkan nama negara apabila menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa contohnya. Jadi, nama negara Malaysia gah di serata dunia. Itu contohnya. Kita guna teknik tubuh kita ambil dari segi tanda nama. Dia tunjuk apa tu? Dia tunjuk tangan. Tangan, ganjaran. Ganjaran, apa ganjaran kita dapat? Tangan kan kita tentulah daripada tangan kita terima hadiah. So dapat memperoleh hadiah. Kita mendapat pujian, orang bersalam dengan kita kan tangan. Mendapat baguslah kamu ni. Itu kebaikannya, mendapat pujian. Selain itu, tangan juga kepuasan diri kita. Kita bersyukur, kita puasnya apabila kita belajar, kita dapat pertanyaan yang cemerlang, kita puas dengan keputusan yang kita peroleh. Itu kebaikannya. Kemudian, kebaikan apa lagi? Kebaikan memperoleh pahala. Tangan dapat pahala. Contohnya, kebaikan aktiviti gotong royong. Kita membersihkan kawasan. So, kita dapat pahala menjaga kebersihan. Kebaikan hidup berjiran. Kita tolong jiran yang dalam kesusahan. Jadi, tangan kita menolong. Jadi, apabila kita menolong jiran, kita dapat pahala. Itulah contoh teknik tubuh badan melalui tangan. Kita fikir tangan kita, apa kita dapat? Selanjutnya, jari dari segi hubungan. Perhubungan dengan rakan, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan guru, hubungan dengan masyarakat. Contohnya, nyatakan kebaikan-kebaikan akti gotong royong. Jadi murid tengok fikir, tangan, ganjaran. Minta maaf, jari. Okey, kebaikan jari, hubungan dengan rakan. Bila kita gotong royong, kita bekerjasama dengan rakan. Apabila kita bergotong royong membersihkan kawasan rumah, dari segi jari, berhubungan dengan ibu bapa. Ibu bapa dengan kita sama-sama. Jadi hubungan akan menjadi erat. Gotong royong di sekolah, menceriakan kelas. Ada pertandingan, menceriakan kelas. Jadi ada hubungan dengan guru. Guru dan murid sama-sama menceriakan kelas. Gotong royong membersihkan kawasan tempat tinggal. Jari dari segi hubungan dengan masyarakat. Masyarakat pula ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Iban, ada orang Kadazan. Jadi melalui aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan, bekerjasama sewaktu membersihkan kawasan tempat tinggal. Nampak tak? Jadi kita guna teknik tubuh badan daripada jari, kita kaitkan dengan hubungan. Maka murid dapat mencari isi yang baik. Jam pula, tentulah mengisi masa lapang. Dapat menghargai masa, dapat menjimatkan masa, bijak mengurus masa. Contoh tadi, kebaikan bergotong royong. Kita dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Kita tahu menghargai masa, dapat menjimatkan masa. Bila kerja ramai-ramai, kita dapat menjimatkan masa. Kerja dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita jadi bijak mengurus masa. Tu gambar apa pula? Poket tadi, dompet, wang. Kebaikannya, contohnya kebaikan menabung. Apa kebaikan menabung? Dapat menjimatkan wang kita. Kita boleh menambah pendapatan daripada tabungan kita. Kita berniaga contohnya. Dapat meningkatkan pendapatan. Dapat meningkatkan ekonomi kita. Kita ada wang untuk berbelanja ketika waktu kecemasan. Kemudian apa lagi nak kaitkan dengan dompet tadi? Kebaikan menabung. Kita berbelanja secara berhemat, tidak bersikap boros. Nampak tak murid-murid? Wang kita mesti mudah kaitkan dengan wang. Kerana setiap hari kita bawa wang. Bapa beri wang untuk kita berbelanja ketika di sekolah. Jadi murid kaitkan wang, dompet dengan tajuk karangan yang diberikan oleh guru-guru. Seterusnya, kaki tadi, lawatan. Contohnya, kebaikan menyertai lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kita tengok dapat menambah pengalaman, dapat melihat tempat orang. Katakanlah sekolah mengadakan lawatan belajar sambil belajar ke negeri Melaka. Dapat mempelajari sejarah, mengetahui sejarah negeri Melaka. Dapat wujud kerjasama. Sewaktu lawatan sambil belajar, tentulah ada kerjasama antara murid-murid. Kerjasama dengan guru.
aku tolong kamu, kamu tolong aku. Jadi dapat kaitkan dengan kerja sama. Mudah kan mencari isi-isi yang berkaitan dengan kebaikan, faedah, kelebihan apabila kita menggunakan teknik tubuh badan. Dan nampak kan? Kita cuba praktikkan. Okey, ICK. Yang ni panduan untuk menulis perenggan. I ialah idea, C contoh, K kesan. Apabila menulis karangan, ingat ICK untuk menulis perenggan yang baik. Dalam perenggan, kita cuba buat 3 ayat majmuk. Ayat pertama idea, ayat kedua contoh, ayat ketiga kesan. Jom kita lihat macam mana kita nak buat. Katakanlah cikgu beri tajuk, setiap murid diwajibkan menyertai aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah. Nyatakan kebaikan-kebaikan yang diperoleh apabila mengikuti aktiviti tersebut. Kata kuncinya, kebaikan-kebaikan aktiviti co-curriculum. Jom kita lihat macam mana kita menggunakan teknik badan untuk menghasilkan karangan ini. Pendahuluan, cikgu guna CAT. Nak sebut cat boleh, nak sebut cat pun boleh. Apa dia C? Cerita. Apa A? Apa T? Tajuk. Jadi kaitkan dengan tajuk karangan kita. Cerita apa tajuk? Tajuk kita tadi adalah kebaikan aktiviti co-curriculum. Ceritalah tentang aktiviti co-curriculum. Co-curriculum terdiri daripada unit beruniform, persatuan dan kelab permainan. Aktiviti co-curriculum adalah aktiviti yang dijalankan di luar bilik ajar serta mendatangkan banyak kebaikan. Murid-murid cerita dulu tentang aktiviti co-curriculum, tajuknya, dan kaitkan dengan tajuk tadi, iaitu kata kuncinya kebaikan. Isi pertama, kita ambil dari segi kepala. Apa kepala tadi? Mencerdaskan otak, menambah pengetahuan. Ingat ICK, mulakan idea, contoh dan kesan. Mulakan pandu wacana. Antara kebaikan aktiviti co-curriculum adalah dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Idea dulu. Idea daripada mana? Daripada kepala tadi. Contohnya, murid-murid akan menimba pengalaman mendirikan kemah, belajar cara ikatan dan memasak ketika aktiviti perkemahan. Murid berikan contoh untuk kaitkan dengan kebaikan pengetahuan tadi. Kemudian, apa kesannya? Pengalaman ini amat berguna kepada murid-murid apabila mereka dewasa nanti. Fikirkan apa kesan dari apabila mendapat pengetahuan dan pengalaman itu. Apa kesannya apabila berkemah? Apabila menyertai aktiviti perkemahan. Jadi, perenggan murid-murid ada idea, ada contoh, ada kesan. Jadi menarik kan? Nampak idea murid-murid itu. Nampak kematangan murid-murid menulis karangan. Isi kedua, kita kaitkan pula dengan jam, masa. Seterusnya, menyertai aktiviti co-curriculum dapat mengisi masa lapang murid-murid. Idea dulu. Bukti dengan contoh. Contohnya, aktiviti kelab permainan yang diadakan pada waktu petang. Kesannya, oleh itu murid-murid akan bijak mengurus masa dan sekaligus mengelakkan diri daripada membuang masa seperti melepak. Ada idea, ada contoh, ada kesan. Mantap dah perenggan murid-murid. Isi ketiga, kaitkan dengan badan. Selanjutnya, melalui aktiviti kelab permainan seperti badminton, bola sepak, bola jaring dan sebagainya akan menyihatkan badan murid-murid. Idea. Ini kerana murid-murid akan dapat mengeluarkan peluh lalu menyihatkan badan. Dah ada contoh. Kesan pula, badan yang sihat akan menjadikan otak kita menjadi cerdas lalu berjaya dalam pelajaran. Nampak tak murid-murid? Kaitkan teknik tubuh badan dengan cara mencari isi. Murid ada idea, ada contoh, ada kesan. Dan yang keempat, cari dari segi hubungan. Akhir sekali, isi terakhir kita guna akhir sekali. Akhir sekali, hubungan antara murid, guru dan ibu bapa dapat dieratkan melalui aktiviti co-curriculum. Contohnya, Persatuan Sains mengadakan aktiviti menceriakan Taman Sains dengan kerjasama PIBG. Hubungan erat terjalin sewaktu aktiviti tersebut akan memupukkan kemesraan serta mengukuhkan perpaduan kaum. Dan penutup, kesimpulan, harapan, perasaan. Kesimpulannya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa kegiatan co-curriculum di sekolah mendatangkan banyak kebaikan kepada murid-murid. Oleh itu diharapkan ibu bapa memberi galakan kepada anak-anak untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan co-curriculum di sekolah. Nanti murid cuba buat. Tajuknya, kebaikan-kebaikan yang diperoleh apabila mengikuti aktiviti lawatan sambil belajar. Okey, murid cuba buat. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada murid.
murid, dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.